والمرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ودنا إلى الصراط المستقيم أما بعد. Yang pertama sekali, apa khabar semua? Ada orang luar ni, apa khabar semua? Gitu tukar. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, selamat datang ke sebenarnya ini adalah open forum, ya. Open forum maksudnya Dina seboleh mungkin tak mau bercakap seorang-seorang sebab tu nama dia adalah Let's Talk. So semua orang dialu-alukanlah untuk bercakap. Okey, jadi kita mai pada malam ni, kita sama-sama hadir ke majlis ni adalah untuk kita sama-sama bertukar pengalaman, bertukar ilmu. Jadi bukan tuan-tuan puan saja nak belajar daripada Dina pun nak belajar daripada tuan-tuan puan sebenarnya. Okey. Baik, jadi sebab bagi Dina macam ni. Semua orang ada cara yang tersendiri macam mana kita nak uruskan sesuatu, dan kita nak belajar juga, kita nak cross learn actually daripada orang lain supaya kita ada lebih banyak option kan dalam hidup. Dia contohnya macam ni lah. Contoh macam kita ada toolbox kan, toolbox kita tu, kalau dalam toolbox kita tu ada banyak barang kan, jadi lagi banyak barang dalam tu, kita akan jadi lebih fleksibel bila jadi sesuatu. Setuju? Kan? Baik, jadi kalau kita buka-buka toolbox ada hammer tu je lah satu. Orang Kedah punya mertun kan. Satu tu je lah, hammer tu lah nak pulas skru, hammer tu lah nak retuk, hammer tu lah segala-gala. Kan? Jadi menyebabkan kita akan kurang resources ataupun kurang pilihan yang kita ada. Okay, baik. Jadi sebab tu Dina pun nak belajar daripada tuan-tuan dan puan sekalian pada malam ni. Jadi tuan-puan bersedialah untuk buka mic masing-masing bercakap, ataupun siapa yang tak rasa tak sesuai nak buka mic dia boleh letak dekat chat tu, nanti sama-sama lah kita bertukar pandangan kat situ insya-Allah. Okay. Baik, jadi 1 jam saja insya-Allah kita nak buat betul-betul padat lah insya-Allah. Okay. Baik, jadi malam ni kita nak kongsi ilmu, kita nak kongsi pengalaman, kita nak belajar daripada pengalaman semua orang, dan kita nak belajar juga daripada soalan semua orang. Kan? Kadang-kadang kita tak belajar daripada pengalaman, kita belajar daripada soalan. Kan? Dina buat belajar ni kan, banyak kali jadi bila orang tanya kan baru macam kan. Kalau jadi macam tu nak buat lagu mana? Kan? Baik, jadi sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, adalah baik untuk kita juga bertanya soalan, ya, supaya kita boleh belajar daripada soalan tuan-tuan dan puan. Okay, lagi kita curious, lagi banyak kita akan belajar lah sebenarnya. Okay, okay, baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, sambil-sambil tu, okay, untuk topik kita pada malam ini adalah tentang urus emosi. Okay, cerita pasal urus emosi ni, Dina ni kan, dia sampai suami Dina Zul, dia kata kat Dina macam ni baru ni. Dia kata, sayang ni kalau nak buat program pasal emosi ni, tak lagi mesti ada benda nak jadi. Kan? Lepas tu, dia memang setiap kali ada jemputan ceramah, tajuk dia urus emosi, ada je lah benda sebelum kita nak pergi tu kan. Masya Allah, nak test kita dulu. Nak cakap pandai-pandai kan. Aku test dulu. Boleh buat ke tak? Kan? So, nak jadi cerita dia, kisah dia. Yang pertama sekali, lepas Dina decide nak buat Let's Talk pasal emosi ni, anak Dina yang kecil sekali tu, yang umur 2 tahun tu, dia buat apa tahu? Dia ambil phone Dina, dia lempar masuk dalam kolah. Awesome kan? 2 hari tak update apa-apa, tapi alhamdulillah lah ada orang sedang macam, tapi mana dia ni kan, 2 hari dia tak update apa, dia tak balas apa, dia senyap dekat Facebook kan. Baik, jadi 2 hari tu, dan rupanya phone tu total loss. So tak ada apa yang boleh buat. Perkara paling bagus adalah pergi beli phone baru tu je lah kan. Pergi beli phone baru je. Baik, jadi tuan-tuan, yang kedua, waktu Dina nak bagi link ni kepada tuan-tuan semalam, Dina nak bayar akaun Zoom Dina tak boleh. I don't know what's wrong, tapi memang tak boleh buat. Kan, sampai last kali kita another choice, another option is nak sewa orang punya room lah, dia kata macam tu. Okay, baik, jadi tuan-tuan, last kali nak jadi cerita, bila suami
sebab dia tak ni sangatlah dengan Zoom kan. Jadi Dina pun panggil abang, mari tengok WhatsApp sepok tau. Lepas tu dia kata tak apalah macam ni lah, ni guna kad abang lah, dah kad saya tak boleh pakai dia kata. Lepas tu Dina pun okey lah tak apa, nak try sekali lagi, kalau tak boleh kali ni lepas tu nak guna kad abang lah, kalau tak boleh lah. Kata okey tak apa pakai kad abang kita. Lepas tu Dina pun try lah untuk terakhir kalinya menyebar lah ni kan. Nak jadi sekretar alhamdulillah, buat last tu alhamdulillah boleh. Tu yang bagi link lambat sikit, minta maaf banyak-banyak. Okey. Baik tuan-tuan sekalian, cantik background, terima kasih Banji. Okey baik, jadi tuan-tuan sekalian, sekarang ni untuk topik pada malam ni iaitu urus emosi. Baik, sila type kan ataupun boleh buka mic dan bagi tahu apa yang tuan-tuan dan puan-puan curious nak tahu pasal urus emosi tajuk kita pada malam ni. Okey, supaya apa ni tuan-tuan puan dapat apa yang tuan-tuan dan puan nak belajar pada malam ni insya-Allah. Okey. Baik, sila boleh type ataupun buka mikrofon bagi tahu apa yang tuan-tuan puan nak belajar, apa benda yang kita curious pasal urus emosi. Okey. Silakan. Okey, urus emosi tentang perkara yang kita tak boleh kawal macam jodoh. Okey, terima kasih Ju lagi. Tuan-tuan boleh juga kalau nak bagi Dina seorang je boleh baca dekat bahagian chat tu, dekat tu cari nama Dina saja, klik nama Dina, so Dina seorang boleh baca. Okey, nak urus emosi bila berdepan dengan situasi yang melibatkan anak. Kan? Okey. Baik, terima kasih. Macam mana panik, menangani panik. Panik sebab apa kau ni? Pasal kerja kau sebab order banyak sangat ke macam mana? Okey. Okey, ada lagi? Boleh buka mic tuan-tuan. Siapa yang nak buka mic? Boleh buka mic yang nak bersuara. Boleh, tak ada masalah. Ada orang mesej nak masuk tak lepas-lepas. Okey, ada lagi? Itu saja. Okey. Baik, jadi malam ni okey, urus emosi apabila dalam sesuatu meeting. Okey, baik. Terima kasih. Dalam meeting yang ada emosi kan. Okey. Sudah? Assalamualaikum Nana. Selamat datang. Kita baru nak mula Nana. Okey, salam. Okey. Bagaimana kita nak urus emosi apabila ada orang tanya soalan yang sensitif kat kita? Kan? Contoh bila nak dapat baby, perasaan sedih, rasa macam terbawa-bawa sampai balik. Okey. Okey. Dina, saya Ya. nak tanya. Ya. Saya nak tanya macam mana emosi dari segi kita nak ibaratnya kita boleh stop emosi kita nak marah tu bila berkaitan dengan sahabat sekerja misalnya. Bila contohlah, saya bagi contoh yang mudah je lah. Kita janji nak buat gotong royong, kita minta dia datang awal. Sepatutnya pukul 9, pukul 10 tak sampai lagi. Kan? Dan dia datang dalam keadaan buat samba je seolah tanpa rasa bersalah. Itu ada satu sikap lah segelintir daripada sahabat-sahabat sekerja lah yang saya rasa saya memang antara yang saya sedang hadapi lah juga ni. Maknanya buat tak tahu. Kerja tu adalah kerja bersama. Tapi buat-buat tak tahu tu macam mana kita nak menangani emosi kita supaya kita boleh kontrol kemarahan kita dan macam mana cara kita nak memberi kata-kata ataupun perkataan yang baik kepada dia supaya dia cakna ataupun prihatin tentang sikap dia yang kita marah tu.
Ini Kan. ini masalah yang saya hadapi lah Dina Okay. di tempat kerja di mana sahabat-sahabat yang satu geng dengan saya, satu tim dengan saya ni susah nak beri kerjasama yang baik. Bila dah terlalu lama agaknya duduk di rumah kan. So bila kita ajak tim nak pergi ke tempat kerja untuk on kerja bersama tu, susah dia nak beri kerjasama yang baik dan tidak menepati masa. Macam mana kita nak memberi, nak mengawal emosi marah kita, rasa geram kita tu dah macam mana pula kita nak beri kata-kata tu tak erti nak cakap. Macam mana nak ajak tu. Macam tu. Nak belajar membina yang baik. Okey, sorry Dina. Ambil masa. Terima kasih Liza. Tu soalan bukan untuk Dina tau, untuk semua Okey. Baik, tuan-tuan. Ni ada Nilofa pun masuk ni. Siapa lah Nilofa ni? Laki I ke? Rasa dia lah tu. Nilofa buka. Nilofa tak buka. Kak Dina. Ya. Okey, Mar. Ya, Mar. Kak. Macam mana nak urus diri Mar sendiri lah kan? Yang pertama lah ni Mar guru cover. Yang kedua Mar ajak mengaji budak-budak tapi Ahad sampai Khamis malam sajalah. Ada yang pelajar lama hantar video sebab PKP, pelajar baru je main kat rumah, itu pun sekejap saja, main mengaji saja, homework Mar bagi balik buat kat rumah. Yang ketiga Mar ajak dewasa juga. Dewasa ni daripada pagi sampai malam, dewasa main sorang-sorang lah. Majoriti memang mula pada Iqra balik. So Iqra 1 lah, jadi Mar tak boleh nak buka kelas ramai-ramai sebab dia segan kan, dia mula pada bawah balik semua, segala solat, segala semualah. Lepas tu yang keempat Mar sambung degree, alhamdulillah tahun kedua. Kau doa kat Mar juga Ahad ni final paper, last paper. Macam mana Mar ada ketikanya Mar rasa letih, mata nak tidur tapi tak boleh nak lena. Sebab kerja tuntutan kerja berderet sampailah 11 malam, 12 malam. Mar tidur pun sejam saja, 2 jam saja, lepas tu Mar terus bangun. Jadi nak urus tak ada marah nak. Cuma Allah bagi, cuma kadang-kadang terlintas di hati. Mar ikut segala kelas Kak Dina kan, daripada dulu, daripada Mar darah sampai bila Mar rasa down, Mar guna segala ilmu, Mar buka balik nota yang Mar salin daripada Kak tu. Mar cuba amal lah apa yang Kak bagi. Cumanya ada ketika Mar rasa macam Allah nak aku rehat dekat kubur Kak nanti. Macam tu, macam letih, Allah bagi masa tu terisi tanpa non-stop. Okey, baik tuan-tuan, itulah soalan-soalan untuk kita semua ya, bukannya untuk Dina. Baik, jadi bukan untuk Dina seorang lah ya. Baik, jadi dekat chat ni pun ada banyak soalan yang baik-baik, alhamdulillah. Baik, jadi sekarang ni Dina nak bahagikan sesi kita ni kepada 2 bahagian. Okey, yang pertama sekali adalah tentang macam mana kita nak uruskan emosi sendiri. Yang kedua, macam mana kita nak uruskan emosi bila berkaitan dengan orang lain pula. Okey, baik, jadi tuan-tuan sekalian, kita kena faham pasal apa kita nak kena uruskan emosi kita dengan baik. Okey, baik, jadi sebab bila kita emosi kita jadi tidak terkawal, dia akan kawal kita. Kita tak kawal dia, dia kawal kita. As simple as that. Okey, baik, jadi tuan-tuan tambah yang ibu-ibu kan, benar kan, kita ni pernah berlaku apabila kita terlalu marah, tiba-tiba kita pukul anak, walaupun kesalahan dia tu macam dia tak deserve pun untuk dipukul. Dan pukul tu pukul dengan emosi, bukannya pukulan yang kita kata untuk mendidik. Baik, jadi yang kita duk dengar orang sampai anak sampai ada yang sampai ke tahap terbunuh. Ya, baik, sebab apa? Sebab sebenarnya asalnya adalah kita tak boleh nak uruskan emosi kita dengan baik. Ada juga keadaan di mana sampai pukul isteri. Pukul isteri dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak kena belajar untuk kita uruskan emosi kita dengan baik supaya untuk keharmonian orang sekeliling kita. The thing is, dia macam ni ya tuan-tuan. Dina buat coaching kan, jadi Dina selalu berjumpa dengan klien-klien yang last kali jatuh jadi apa ni pesakit depression, pesakit kemurungan.
Dan sebenarnya kemurungan itu disebabkan oleh orang lain. Tidak keterlaluan untuk Dina rasa, untuk Dina sebut kat sini. Sebenarnya yang perlu dirawat tu adalah the real monster yang buatkan orang tu sampai sakit. Kan, the real monster duk terlepas kat luar ni, suruh-suruh seronok duk apa ni kat luar ni. But orang yang jadi mangsa tu dah sekali sampai kena perlu dirawat, sampai makan ubat. Okay. Baik, jadi sebab itulah jadi kes yang terbaru, yang baru ni kan, adik apa ni, Adam kan, adik ni Adam adalah yang latest lah sebenarnya. Okay, baik, jadi tuan-tuan puan sekalian, yang pertama sekali kan, kita nak belajar tentang bagaimana kita nak uruskan emosi kita. Okay, baik, jadi sebelum nak terangkan dulu emosi ni apa dan kenapa kita nak uruskan. Okay, baik, jadi emosi dia berbeza dengan perasaan. Emosi ni benda yang nampak. Okay, contohnya gembira adalah emosi. Okay, gembira adalah emosi. Bahagia bukan emosi, bahagia adalah perasaan. Something yang deep inside. Okay, marah, nampak kan? Marah kan? Itu adalah emosi. Okay, emosi ni mai daripada dua perkataan. Apa ni, kalau ikut guru Dina, guru NLP Dina, Lina Gray, dia kata emotion comes from E and motion. Dia bahagikan, dia tulis emotion, lepas tu dia bahagi E and motion. E tu kalau kita belajar fizik, maksud dia adalah tenaga, energy. Okay. Motion maksudnya apa dia? Kita nak bergerak, nak bertindak. Itu maksud emotion. Ya, baik, jadi maksudnya bila kita beremosi, ada tenaga yang tertentu yang buatkan kita nak bergerak. Sebab tu kan orang perempuan lah khasnya, kita akan nampak orang perempuan kalau dia marah dia buat apa? Dia mula beletir macam-macam kan, orang Kedah kata beletiak. Kan, dia beletiak sebab apa? Sebab ada tenaga yang terhasil. Jadi sebab tu dia nak kena beletir. Ataupun kalau anak kita marah, tiba-tiba dia bebal-bebal tu, sekejap lagi dia hentak-hentak kaki, dia hentam pintu, dia tutup pintu kan. Baik, sebab apa? Sebab ada energi yang terhasil bila kita beremosi. Okey. Okey. Baik, jadi sebab itu ada yang tak boleh. Okey, tolong Satna, tolong Nur Safi ni bagi tahu dekat dia, kata dekat bahagian mikrofon tu, suruh dia klik dekat situ. Lepas tu jangan ambil dial in tu, ambil the other one. Okay. Terima kasih yang bantu, terima kasih Mat. Okay, ni Lofa ni siapa ni? Okay, baik, jadi itu cerita pasal emosi tuan-tuan. Okay. Jadi sebab itu benda yang dangerous pasal emosi ni adalah bila kita beremosi maka akan ada tenaga yang terbentuk. Bila ada tenaga terbentuk dan kita tak boleh nak kawal tenaga yang terbentuk tu, dia mula kawal kita, takut kita buat sesuatu yang violent kepada orang yang ada dengan kita pada masa tu. Baik, setakat ni. Boleh tuan-puan? Yang langgak suami tu macam mana? Ustaz Fazli bukan satu-satunya yang masih tertanya-tanya apa jadi dekat apa ni pasal apa kan dia nak langgak suami dia tu. Cerita dia berkelai kes nasi kandang kan, kes nasi kandang dia berkelai, ada panjang lah cerita dia. Lepas tu bila bergaduh dah kait macam-macam, lama-lama dua-dua pun apa jadi dia marah. Lepas tu suami dia keluar daripada kereta sebab suami isteri dia yang duduk bawa kereta pada masa tu, dia berhenti tepi, dia berkelai-kelai bergaduh tepi jalan. So dia keluar daripada, suami keluar daripada kereta sebab malas dia nak gaduh, dia tinggal. And then isteri dia memang geram pada masa tu sebab the last word sebelum dia keluar, suami dia tinggalkan dia tu, ada perkataan yang sangat menyakitkan hati dia. Okay. And then pada masa tu dia call Dina, dia kata, Puan, saya dah ready nak langgak suami saya ni. Betul? Apa dia? Macam bagi salam tak jawab macam tu lah kan. Jadi pada masa tu okey, jawapan ni saat lagi kita akan belajar pasal macam mana teknik, macam mana Dina kata dekat dia. Dina kata Dina bagi satu soalan dekat dia, lepas tu dia tak jawab, Dina bagi jawapan tu kepada dia, and then dia tenang, dia menangis, dia bukan tenang, dia menangis. Okey, baik, jadi tak apa, saat lagi kita Dina akan reveal apa jawapan dia.
sekali lagi sebab dia ada kaitan dengan mengurus emosi orang lain. Okey. Okey, baik. Jadi tuan-tuan puan sekalian, yang pertama sekali, terima kasih kepada semua yang sudi join perbincangan kita pada malam ni. Okey. Okey, baik. Jadi tuan-tuan puan sekalian, yang pertama sekali, bila kita urus emosi diri kita, boleh tak share dengan semua kawan-kawan kita yang ada pada malam ni, apa yang tuan-tuan pernah buat dan berjaya untuk uruskan emosi tuan-tuan puan? Khasnya bila kita marah, sedih lah. Gembira pun kena ni juga kan, kena kontrol juga. Sekejap lagi duk pi lafaz pula, dapat bonus 6 bulan, duk pi habaq tak, esok aku belanja hangpa makan. Dia habis duit kan. Nak sedekah sekali-sekala tak apa, tengok kawan-kawan bawa hawin kita sekejap lagi habis. Kan? Tak apa, kita nak waktu kita tengah gembira tu pun kita nak kena kawan. Satgi tersilap kata terlajak sebut kan. Okey, baik tuan-tuan silakan. Siapa nak mulakan dulu apa yang tuan-tuan puan pernah buat untuk uruskan emosi dan berjaya sebelum ni. Okey. Silakan. Walk away. Siapa tu? Vivo 1935. Siapa tu? Saya punya cara, saya walk away, pernah berjaya. Walk away maksudnya rasa marah, so Nana tinggalkan tempat tu macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Okey, satu cara adalah jangan terus berada dekat situ, keluar daripada tempat tu. Okey, baik, terima kasih Nana lagi. Yang lain macam mana dah buat? Saya diam dan istighfar. Ni orang lelaki pandai, dia pun memang pandai diam. Kat orang perempuan nak tengok FB. Tapi bila lelaki dia pilih untuk berdiam, saya rasa saya lagi diam. Tolong bantu saya bila lelaki diam. Okey, terima kasih Kak Olin. Orang lelaki itu dia punya kepakaran dia kan. Dia pun pandai pendam. Okey, tak apa. Kita cerita pasal pendam ni, ada rahsia dia. Okey. Saya diam tapi saya sakit. Ya. Okey. Baik. Ni Lofa kata dia punya line dia tersekat. Suara tersekat. Okey, lari masuk bilik. Baik, terima kasih lagi. Ustaz Fauzi, diam nak istighfar. Ni makam orang-orang tasawuf ni. Para sufi semua ni. Terima kasih. Abang Ji lagi. Ada lagi? Okey. Tuan-tuan puan yang nak bagi soalan private ataupun nak respon secara private dekat chat, Dina tak akan baca nama tuan-tuan puan. Okey, jangan risau. Okey, jadi Dina akan baca jawapan saja. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian, pasal yang Nana sebut tadi iaitu walk away. Okey, baik tuan-tuan puan, bila kita marah, kita biasanya ada 3 pilihan yang paling utama. Okey, yang pertama adalah flight, walk away. Okey, yang kedua adalah fight, marah balik. Okey, yang ketiga adalah freeze, diam. Inilah 3 jawapan. Masuk bilik air dan menangis, buka shower kan supaya tak rasa sangat air mata tu. Kan. Okey, paling teruk kita akan nangis, ya, betul. Okey, baik. Masuk bilik air, nangis kuat-kuat, buka air kuat-kuat, yes. Okey. Baik, jadi tuan-tuan puan sekalian, itu adalah cara kita cara satu teknik iaitu flight. Okey. Tidak duduk dekat tempat yang sama, jangan duduk kat tempat yang sama, masuk bilik air okey, and then lepaskan perasaan tu. Baik, tuan-tuan puan, yang paling penting adalah jangan biar dia terpendam dekat dalam, sebab energi kan, energi ni tenaga, bila kita biarkan dia duduk dekat dalam kita tanpa kita keluarkan, kita channel dia ke arah yang betul kan, itu akan menyebabkan energi tu boleh bertukar menjadi toksik dan boleh buat bagi kita sakit. Tadi ada yang jawab kata saya diam tapi saya sakit. Okay. Masalah dengan pendam. Okay. Masalah dengan pendam adalah bila benda tu, energi tu kita tak keluarkan, energi tu sebenarnya duduk dekat dalam badan kita, tanpa kita sedar
dia duk serang, dia jadi toksik kan, sebab energi tu mai daripada emosi yang tak bagus. Maka dia jadi toksik dan dia duk serang apa organ-organ dalam badan kita, kita tak perasan. Okey, baik. Jadi sebab itu kita kena uruskan emosi dengan baik. Okey. Dapat tuan-puan setakat ni nah. Okey. Baik, so yang tuan-tuan dan puan dah cerita tadi, okay, dapatlah fight, flight, freeze. Orang yang freeze, dia diam. Yang ni Ustaz Fauzi lagi afdal lah nak bercakap kan. Baik, orang yang diam. Ya, Dina nak pesan, diam dekat mulut ramai orang boleh buat, tapi dalam keadaan dia diam dekat mulut, adakah dia diam dalam kepala dia? Ini bahaya ni. Kan, dekat sini, dekat mulut memang kita diam. Tapi yang dekat kepala ni, ya Allah, tak tahulah apa benda. Carut-carut pun ada kadang-kadang kan. Baik, tuan-tuan puan sekalian, masih lagi emosi tu kita tak drain out. Kita tak channelkan dia keluar. Okay, baik. Cerita dia macam ni lah, tuan-tuan puan. Minda kita adalah satu alat yang tak boleh berhenti bercakap. Dia memang bising. Kalau dia berhenti bercakap, maksudnya apa? Mati lah. Okay. Otak kita akan hanya berhenti daripada bercakap apabila kita mati. Dalam keadaan tuan-tuan puan mulut tak bercakap ni, duk dengar Dina cakap ni, dalam kepala otak masing-masing ada benda duk fikir, betul tak? Okay. Baik, jadi sebab itu oleh kerana dia tak reti nak berhenti bercakap, kan? Bila kita freeze, kan? Bila kita diam, pastikan kita gantikan yang dalam kepala tu yang duk bising-bising tu kan, duk apa macam-macam lah dia duk buat kan, duk bising kita benda-benda yang tak elok tu. Make sure kita gantikan dia dengan perkara yang lebih positif. Contohnya macam Ustaz Fauzi sebut tadi, iaitu gantikan dengan istighfar, gantikan dengan selawat. Okay. Baik tuan-puan, sejak PKP tahun lepas Dina memang banyak buat live coaching, terlalu banyak kan, sampai dia cerita macam ni tuan-puan, kebanyakannya kes dia sama. Ada yang sampai dah 6 tahun dia punya isu dia tak selesai. Padahal benda dah lepas dah, kawan tu pun dah kahwin lain dah apa semua, tapi tak selesai. Sebab apa? Sebab dia asyik mainkan dalam minda dia balik benda yang jadi tu. Okay. Dalam bahasa psikologi kita sebut dia sebagai kita revisit the event. Kita duk pi tengok balik, duk pi ingat balik apa benda yang jadi. The thing is, setiap kali kita ingat, benda tu, perasaan, emosi kita kepada perkara tu akan jadi semakin besar. Semakin besar. Macam kita amplify tau. Kita duk besarkan dia. Makin besar, makin besar dan makin besar. Menyebabkan kita, emosi kita sebenarnya semakin terkesan setiap kali kita ingat. Jadi sebab itu, perkara yang bagus untuk kita amalkan adalah bila kita ingat, maka kita gantikan dengan istighfar. Baik, untuk nak buat bagi kita kira lupa terus, boleh tak? Okay, nampak cerita dia macam ni nak. Kita tak boleh nak lupa satu benda yang jadi, tak mungkin kita boleh lupa. Semua orang ada dia punya, kita kata apa? Kenangan pahit, kan? Baik, jadi tuan-tuan, yang kita boleh buat, kita nak lupa terus, dia pun kata forgive and forget. Macam mana nak forget? Kan? Nak forget ni kan tuan-tuan, kita kena, maksudnya kita kena tahu dekat bahagian sel otak hak mana kita simpan memori pasal benda yang jadi tu. Lepas tu kita pergi suruh doktor bedah, Ustaz tolong ambil camca cedok buang. Kita boleh lupa. Itu cara dia. Okay. Ceritanya takkan nak buat macam tu kan. Baik, jadi tuan-tuan, so macam mana kita nak buat? Kita nak tengok kita supaya benda tu dah tak jadi racun pada kita, peristiwa yang jadi tu tak jadi racun kat kita. Kita nak tengok perkara yang jadi tu daripada angle yang lebih positif. Satu benda jadi masalah kat kita sebab kita tengok benda tu daripada angle yang bermasalah, sebab tu jadi masalah. Simple kan? Okay. Tarik dia, tengok pada angle yang berbeza. Okay. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, contoh Dina pernah bercerai. Okay. Dan cerita pasal bercerai ni, siapa yang akademi Islam yang ramai lah mereka ni yang tahu kan, sebab yalah kami memang daripada situ dulu kan. Baik, jadi tuan-tuan, cerita dia
pasal apa hari ni sampai ada orang yang tanya depa pula duk tolong geram. Kita tak ada isu apa dah. Okey dah, depa pula duk tolong geram. Hang ni boleh kan? Duk baik-baik dengan dia. Ya Allah, pasal apa nak buat jahat dengan dia pula kan? Baik tuan-tuan, macam mana Dina boleh tengok benda tu sebagai something yang positif sebab Dina tengok daripada angle yang positif. Okay. Dina tengok dia bila lepas bercerai tu, Dina lihat perceraian itu sebagai satu this is my other chance, this is my second chance. Ini adalah peluang Dina yang kedua untuk memilih suami sekali lagi. Good news for me, right? Kan? Apa yang tak bagus lah. Okay, so bukan semua orang boleh pilih kan? Tapi Allah pilih Dina untuk pilih, alhamdulillah. So sebab tu Dina tak ada rasa apa about what happened. Kan, kalau orang tanya tak ada rasa apa. Orang tanya, oh dulu bisa cerai. Bisa cerai. Ada apa? Okey. Baik, dan tak terasa pun. Okey. Baik, jadi tuan-tuan, Dina baca sikit chat yang dekat sini supaya kita boleh bantu sama-sama. Ya, betul. Contoh kalau saya kena marah dengan bos, saya akan diam. Okey, contoh kalau saya kena marah dengan bos, saya akan diam. Tapi ada satu perasaan negatif between me and my boss. So emosi tu takkan stop di situ saja. Benda tu akan mai balik bila berdepan dengan dia nanti. Ya. Okey, sekali lagi kita cerita macam mana kita nak uruskan emosi kita berkait dengan orang lain. Okey. Urus emosi cara Rasulullah adalah yang pertama bercakap bila perlu. Ya, kalau benda tu tak elok jangan duk cakap. Maksudnya gitu. Okey. Selagi kita tak boleh bercakap perkara yang baik tentang apa yang sedang berlaku, diam. As simple as that. Okay. Yang kedua, kalau tengah marah waktu berdiri duduk. Ni nama dia break the pattern. Bila marah time duduk, baring. Okay, maka sebab makin tinggi kita bangun, makin banyak energi kita nak seiringkan dengan emosi. Jadi bila kita makin turun, makin tunduk, membuatkan energi kita tunduk sekali dengan emosi. Dan istighfar guna hati, ujian hebat untuk orang yang hebat. Okay, baik. Dapat tuan-tuan setakat ni ya. Okey, Dina nak cerita pasal break the pattern tadi. Macam mana yang sahabat kita kongsikan dengan kita kat sini. Cara Rasulullah adalah, Rasulullah kata bila kamu marah dan kamu sedang berdiri, maka Rasulullah suruh duduk. Bila kamu sedang duduk dan kamu sedang duduk, maka kamu baring. Itu cara yang Rasulullah bagi tahu. Itu adalah satu teknik di dalam NLP yang kita sebut sebagai break the pattern. Maksudnya, dalam keadaan apa waktu kita duduk marah tu kan, kita duduk dalam keadaan apa, tukar keadaan tu, jangan duduk dalam keadaan yang sama. Okay, cerita pasal ni nak reveal cerita pasal bini nak langgar laki ni. So apa yang Dina buat pada masa tu, Dina actually that was my first time. Orang telefon dah macam okay, ni dah melibatkan nyawa, dia nak langgar orang ni kan. Kalau aku silap cakap ni Jahana. Waktu tu duk fikir macam itulah, mampu aku. Kan, baik, jadi pada masa tu otak ni tak tahu dah berjalan berapa bit per second pada masa tu. Dan Dina bagi dekat dia, Dina ingat balik break the pattern ni. Okay, soalan yang pertama Dina tanya dekat dia, Puan faham pasal apa Puan marah sangat dekat dia? Itu soalan Dina dekat dia. Dina break the pattern. Sebab Dina tahu dia ingat Dina akan kata dekat dia, tak apa Puan, istighfar, tenang. Tu jawapan yang biasa. Okay. Tapi Dina jawab dia, lepas dia kata, Puan saya dah ready nak langgar lelaki saya ni, saya geram ni dekat dia ni. Dengar bunyi kereta dia brum, dengar. Okay. Baik, Dina tanya lagi, Puan faham tak pasal apa Puan marah sangat dekat dia? Okay, pada masa tu dia diam, pasal apa? Lepas tu Dina jawab, sebab Puan sangat sayang ke dia, sebab tu Puan marah sangat. Lepas tu dia berhenti, dia riau. Kan, okay, Puan sekarang ni, Puan tolong offkan enjin kereta, okay, tarik kunci saya. Okay, saya nak cakap dengan Puan. Cara Dina handle dia lah pada masa tu. Okay, itu adalah teknik yang disebut sebagai break the pattern. Jangan buat apa yang dia expect kita buat. Contohlah kan, suami-suami ada ramai juga ni kat sini ni kan. Isteri kita kalau marah, kan, baik, ni tips yang Sifu kami bagi, Sifu Muhammad Rizal Hassan bagi kepada kami tentang marah. Tuan-tuan,
yang tak pernah dengar lagi tips ni, ingat tips ni sampai bila-bila. Orang yang marah adalah orang yang inginkan perhatian. Bukan sebab ada orang buat salah, tak. Okey. Baik. Orang yang marah adalah orang yang inginkan perhatian. Tak ada siapa pun yang buat kita marah. Kita yang pilih nak marah sebab kita nak perhatian. Sama macam bila kita berdepan dengan orang marah. Okey, Zira silakan Zira angkat tangan. Zira open. Lina, Ya. Lina, kalau kita selalu marah anak, maksudnya kita nak perhatian anak lah. Yes, kita nak dia dengar kita cakap. Oh, okay. Tu je, kita rasa macam bila dia tak, kita nak kan orang kita cakap, dia ikut. Sebab tu kita marah. Bila dia tak ikut, dan kita marah. Sebab kita nak perhatian anak, tu saja. Masalahnya dengan Zira ni, kalau anak tak boleh nak cakap, Zira akan menangis. Sebab rasa sedih sangat, rasa macam anak tak sayang. Susah lah. Okay. Okay, Zira saya dah banyak pasal macam mana kita nak uruskan orang lain. Okay. Okay. Sekarang ni kita cerita pasal uruskan diri kita dulu. Okay. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih Zira. Baik, sekali kita nak pakat-pakat tolong Zira, okey. Baik, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, setakat ni bagi feedback ataupun ada yang nak sampaikan apa ni, nak kongsi pengalaman dan sebagainya, silakan. Ya, kalau kita marah, waktu kita, contohlah kita kena marah kan, bos marah kita. Sebenarnya dia ada cara lain untuk tegur kita. Kalau betul pun kita buat salah, dia ada cara yang lebih baik untuk tegur kita. Tapi dia gunakan marah. Sebab apa? Sebab dia nak perhatian. Itu je. Okay. So, berdepan dengan orang marah, layan isunya, jangan layan emosi dia. Itu tips. Ni dah mula pasal nak uruskan orang lain dah. Okay. Berdepan dengan orang yang sedang emosi, layan isu dia, bukannya layan emosi dia. Layan emosi, contoh macam ni, dia marah, kita kata baik, yang marah dia pasal cakap elok-elok. Ni dengan anak mak mentor lah selalu lagu tu. Kan? Kalau hang marah, aku marah balik. Kalau hang merajuk, aku merajuk juga. Dia tak macam dalam drama tu, skrip dia lain sikit. Kalau I lari, you datang pujuk. Itu dalam drama TV. Kan? Tapi hak sebenar terjadi adalah kalau hang merajuk, lantaklah aku merajuk balik. Kalau hang marah, aku marah balik. Peduli apa kan? Okey. Baik. Ramai banyak isteri yang call Dina, dia kata, "Puan, saya lari ni, pergi mana? Cerating." "Buat apa kat sana?" Dia kan orang KL, dia pergi cerating. "Buat apa kat sana?" "Saya merajuk kat laki saya." Masya Allah. Lepas tu lah puan, saya sedih lah, dia tak cari saya pun. Kan? Baik tuan-puan, kita selalu frust bukan sebab orang tu tak sayang kat kita. Kita frust sebab kita punya expectation. Kita lari dengan expectation orang tu akan mai pujuk kita. Sekali orang tak mai, lepas tu kita frust. Bukan sebab lagi kita tak mai pujuk kita, tak. Kita frust sebab kita ada expectation. Sebab tu tuan-tuan, jangan ada expectation apa-apa. Be surprised. Okay? Dan saya nak pesan kat semua ibu-ibu, isteri-isteri ada kat sini, merajuk lagu mana pun, marah lagu mana pun dekat suami, don't you ever step out from your home. Kalau suami kita pergi mengadu dekat mahkamah, kata kita nusyus, kan? Sebab kita keluar tanpa izin ya. Kan? Dah banyak dah masalah lain. Ada satu kes yang Dina, klien Dina sampai last kali tak dapat hak penjagaan anak. Dah jadi panjang lah jadi cerita ya. Okay. Okay. Baik. Boleh ya tuan-tuan? Okay, so siapa yang nak kongsi pengalaman masing-masing, silakan. Setakat ni kita dah mula masuk kepada macam mana kita nak uruskan emosi kita bila berdepan dengan orang lain. Emosi kita bila kita berdepan dengan diri kita, yang pertama diam. Okay. Baik, kita nak fight, kita nak flight, kita nak freeze, itu adalah pilihan kita. Dan ingat bahawa tak ada orang boleh buat kita marah. Kita marah sebab kita pilih nak marah. Sebab kita nak perhatian, that's all.
Okey, baik, Tak, contoh. saya nak kongsi. Sila boleh ah. Boleh kongsi dah? Tak boleh? Boleh. Silakan Liza. Boleh dah. Okey. Okey. Dina, saya ada pengalaman buruk tentang hubungan saya dari segi persahabatan lah. Okey. Dia terjadi pada tahun 2018 dululah. Okey. Di mana bila saya terlampau baik dengan seorang sahabat ni Dina kita terlampau baik. Okey. Punya hubungan ni kalau terlampau baik, dia kalau slide sikit dia boleh rosak. Dia boleh rosak teruk lah. Okey. Jadi kan, okey. Oleh sebab tak tahu macam mana, yang saya tak tahu, mungkin sahabat ni baik dengan saya. Rupanya dia dah tikam belakang saya, yang saya tak mau panjangkan cerita. Dipendekkan cerita, benda tu jadi satu fitnah sehingga merosakkan hubungan saya dengan sahabat-sahabat yang lain. Okey. Jadi bila rosak hubungan saya dengan sahabat-sahabat yang lain tu, orang tak tegur saya. Jadi orang menganggap saya ni jahat dan sebagainya lah. Okey, dia jadi fitnah hal itu. Okey, oleh kerana itu, kerana perkara itu, nama saya rosak, macam-macam hari itu terjadi, tahapnya saya kena kemurungan. So sampai satu tahap kita nak keluar daripada tempat kerja kita tu, kita nak pindah ke tempat kerja yang lain lah, macam-macam lah. Okey, itu memang saya kena sungguh fitnah sungguh lah. Saya tak sangka orang yang buat fitnah ke saya tu adalah orang yang paling saya rapat. Tahap saya sayang kat dia tu, kita boleh masak khas makanan untuk dia, nak bagi dia makan seorang je. Ini kita sayang kat dia. Maknanya kita boleh gantikan dia, macam-macam lah. Main sayang sangat ni. Sampai tahap gitulah dia fitnah kita, rosak hubungan orang lain. So bila saya hadapi kemurungan yang sangat teruk tu, sebab menyebabkan hubungan saya dengan sahabat-sahabat lain rosak. Satu lagi, kita merasa rendah diri. Bila kita nak pergi ke tempat kerja, kita rasa macam orang tak suka kita, orang benci kita. Kan? Okey, orang benci kita, kan, orang tak suka kita. Jadi benda tu menyebabkan diri kita sendiri juga rendah keyakinan diri. So macam mana saya menghadapinya, Dina, kan? Saya muncul tapi saya muncul ada sahabat yang kaunselor. Kaunselor. Saya jumpa kaunselor. Dina. Iaitu rupanya bila kita sakit, kita marah, kita perlu pertolongan. Itu yang saya buat lah, maknanya, dan benda tu berkesan lah, Dina. Antaranya tu dulu, kalau saya ingat, saya pernah call Dina lah antaranya. Tapi dia cerita-cerita lama, Dina, kan, 2018 dulu. So alhamdulillah lah, saya ambil masa lah untuk pulih tu. Dan saya satu ayat Dina yang saya paling ingat lah, Dina kata kita tidak boleh mengawal orang lain. Dan cara terbaik adalah untuk saya menghadapi tekanan yang sangat hebat pada masa tu adalah Dina pesan ke saya, jadilah orang yang memaafkan. Itu yang saya ingat lah. Selain pada Dina, kaunselor yang saya jumpa pun begitu jugalah. Jadi memang betul Dina. Saya setuju apabila kita menghadapi satu tekanan yang amat sangat, kita cari seseorang yang kita boleh beri nasihat yang baik kepada kita untuk bantu kita ataupun guide kita. Macam Dina pernah bagi tahu dulu, apabila kita dalam keadaan stres, darah kita tu ibarat bertoksik, kan. Kita tak boleh berfikir dengan baik. That's why saya setuju salah satu cara nak menghadapi tekanan ataupun mengurus emosi tu, kita kena cari seseorang ataupun orang yang ahli dalam ilmunya. Contohnya seperti kaunselor lah. Seperti mana saya jumpa juga, bukan jumpa, saya ada ambil nasihat daripada Dina dulu. Macam itulah. Berkesan lah, Dina, alhamdulillah. Benda berkesan, dan satu masa lagi di tempat kerja yang sama. Maknanya dalam keadaan saya dikhianati dan dirosakkan namanya dulu oleh sahabat yang saya memang rakal, tapi saya stay. Sebab mula-mula salah satu sebab yang saya berjaya untuk stay tu, bila sahabat kaunselor saya pesan ke saya, kenapa you nak pindah? You salah ke you nak pindah? Kenapa you nak pindah? Seolah-olah kalau you pindah, you lari daripada masalah tu. Kenapa you tak stay? Tunjukkan diri tu adalah orang yang baik. Macam tu. So, terus jadi orang yang positif. Benda tu akan berlalu begitu saja. Tapi memang aku masa. Terima kasih, Dina. Terima kasih, Liza, share dengan kami. Okey, baik tuan-tuan puan. Macam ni ya. Macam mana, ada soalan yang kat sini yang bagi macam mana ya kita nak berhadapan supaya benda tu settle dalam diri kita. Kadang-kadang kita diam, tapi kita benda tu tak settle. Macam kita duk revisit, duk ulang cerita yang sama. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian. Perkara pertama yang kita nak
nak adjust ataupun yang kita nak uruskan adalah cara kita fikir. Emosi kita datang daripada cara kita fikir. Okey. Baik, jadi tuan-tuan, Dina selalu fikir begini ya. Apa saja yang berlaku semuanya berlaku dengan izin Allah. Setuju? Itulah nama dia takdir. Maksudnya benda baik ke, benda buruk ke, kedua-duanya berlaku dengan izin dan kuasa Allah. Maksudnya kalau ada benda yang tak elok berlaku dekat kita, sebab Allah yang izin. Sihir datang pun, kalau even sihir pun, kita disihir pun, Allah izin sihir tu sampai kat kita. Kalau Allah tak izin, dia tak sampai kat kita. Baik, jadi sebab itu, oleh kerana Allah yang izin, maka sebab apa? Sebab apa Allah pilih kita terpilih untuk melalui perkara tu dengan izin Allah? Kerana Allah nak uji kita. Ada ujian Allah di dalam apa yang berlaku. Bila Allah uji, maksudnya apa? Sebab Allah nak kita belajar sesuatu tentang diri kita dalam ujian tu. Ramai orang tak lulus ujian dan diuji dengan perkara yang sama berulang kali. Sebab apa? Sebab macam Liza kata tadi, lari daripada ujian. Kena uji kat sini, kat sekolah ni, aku lari sekolah lain. Kena uji pula kat situ, lari pula pergi sekolah lain. Macam duk lari, jenama lari. Kan? Baik, tuan-tuan sekalian, cerita dia, kita kena lalui ujian itu, belajar, ada benda yang Allah nak kita belajar dalam ujian tu tentang diri kita sendiri. Ada orang yang tak lulus ujian tu sebab apa? Setiap kali berlaku ujian, dia asyik belajar pasal orang lain. Faham tak? Kan? Tak baik buat macam tu lah. Yang tu pasal orang lain. Apa Allah nak tanya kat diri kita? Apa Allah nak aku belajar pasal diri aku ni? Apa penambahbaikan yang Allah nak bagi dekat aku daripada apa yang jadi ni? Okey. Baik, dapat tuan-tuan. Okey, itu adalah cara kita nak kawal macam mana cara kita fikir supaya emosi kita tidak senang dikawal. Tuan-tuan, orang yang senang dikawal ni seolah-olah macam dia bagi remote control kat orang lain. Kan, kata sikit nak marah. Faham tuan-tuan? Contoh dalam kisah tentang bagaimana tentera Abrahah, tentera bergajah, Abrahah kan bawa tentera bergajah mai nak serang Kaabah. Kan? Mai nak serang Kaabah ni, nak runtuhkan Kaabah. Pada saat itu, kan, depa rampas juga semua unta-unta milik penduduk Mekah. Jadi, depa dengan gajah semua dah susun dah, duk tunggu je nak serang, nak runtuhkan Kaabah. Lepas tu Abdul Muttalib, Datuk Rasulullah SAW pada saat itu adalah penjaga. Dia adalah ketua lah dekat situ, pemimpin di situ. Jadi, dia pun pergi lah jumpa dengan Abrahah. Kan, dia jumpa dengan Abrahah. Abrahah seronok. Kan? Sebab apa? Dia mai pun. Macam itulah. Okey. Dia punya expectation mesti dia nak mai merayu-rayu kat aku supaya tak runtuhkan Kaabah ni. Okey, break the pattern. Tengok macam mana Abdul Muttalib buat. Apa yang Abdul Muttalib buat? Dia pergi jumpa Abrahah, dia minta kat Abrahah, wahai Abrahah, tolonglah pulangkan balik unta-unta penduduk Mekah. Hush. Apa ni? Kan, aku nak runtuhkan Kaabah, dia duk cerita pasal unta dia pula. Dia jadi rasa nak marah pula. Dia nak kawal emosi orang. Tapi bila emosi Abdul Muttalib tidak boleh dikawal. Dia tak benarkan Abrahah kawal dia punya emosi. Dia pergi minta unta dia balik. Abrahah jadi semakin marah. Dia kata apa? Apa aku ni mai nak serang Kaabah, nak runtuhkan Kaabah dan hampa dan kau boleh lagi duk cerita pasal nak selamatkan unta. Maka Abdul Muttalib jawab, unta-unta itu kamilah penjaganya. Kaabah ada penjaga dia. Penjaga dia akan jaga. Iaitu Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, kita kawal apa yang kita boleh kawal, kita uruskan apa yang kita boleh uruskan. Lebih daripada tu, kita serahkan saja kepada Allah. Ya, baik, boleh bagi contoh layan isu tak? Okey, layan isu ni contoh macam ni tuan-tuan. Kita pergi jumpa bos kata apa ni? Buat malu je apa saya masuk meeting, siapa buat ni apa semua kan. Jadi isunya adalah tentang paperwork yang disediakan. Okey, baik, jadi pada masa tu layan cerita pasal paperwork. Jangan duk layan bos marah pasal apa? Relax nak malu pasal apa? Happy kat depa tu layan emosi. Okay, baik. Cerita pasal paperwork. Fokus pada paperwork. Minta maaf bos, apa perkara yang tak kena pada paperwork ni yang kami boleh perbaik.
cerita pasal dia punya paperwork saja. Itu adalah contoh layan isu. Ataupun anak mak mentua marah sebab tak isi minyak. Okay? Tak isi minyak, reti bawa kereta, isi minyak tak reti. Ini masalah orang perempuan ni kan. Kalau selalu bagi dekat lelaki kan. Baik, jadi tuan-tuan puan sekalian, pada masa tu layanlah cerita pasal isi minyak. Minta maaf bang, saya tak isi minyak. Memang silap saya. Lepas ni saya isi. Take note, lepas ni jangan buat lagi. Okay? Kalau marah anak, kita perlu freeze ke? Perlu fly. Fly tu waktu kat asrama dulu. Kita fly. Nak pergi pada warden. Flight. Okay, kita nak freeze kan, kita nak flight. Yang penting kita jangan fight. Okay, the way I did it, Dina tengok orang lain, apa kawan Dina buat, ayah, tuan-tuan, setiap Ahad malam ada satu open forum untuk parents yang dibuat oleh Rohaya Abdul Rani dan juga Muhammad Riza Hassan. Tuan-tuan ikutlah, Dina selalu share dekat link dia dekat Dina punya FB. Okay, dia akan cerita, dia memang sangat pandai lah bagi Dina cara dia didik anak dia. Jadi Dina selalu dengan anak, bila Dina marah, Dina akan kata, Umi marah lah ni. Okay. Kita bagi tahu kita marah, Umi marah lah ni. Umi nak pergi redakan marah Umi Sat. Habis sat lagi, Umi keluar sat lagi, kita sembang. Baik, tuan-tuan, pergi uruskan dulu emosi kita supaya kita boleh sembang dengan baik dengan anak. Okay. Jangan bercakap pada saat kita marah, pada saat kita sedih, pada saat kita terlalu kecewa. Saat lagi takut macam-macam jadi. Okay. Maaf Dina line hilang-hilang Allah. Sekat-sekat kau. Bagaimana kita nak kontrol air muka kita depan orang lain jika kita tak suka ataupun kita marah. Okay. Baik, tuan-tuan puan sekalian, it's okay untuk marah actually. Okay. Baik, bila kita marah, satu benda yang kita kena faham. Bila kita marah, kita yang ada isu. Isu dia bukan orang tu. Faham tak? Contoh, kalau kita pun depan kita tu, orang tu marah-marah kat kita, dia tunjuk muka dia tak suka kat kita, muka dia marah kat kita, ingat kita bukan isu dia. Dia ada isu dengan kita. Isu tu isu dia. Jangan ambil isu semua orang jadi isu kita. Jenuh. Okay. Contoh, ada yang klien Dina, dia main kat Dina, dia kata, saya ni ada masalah dengan mak mentua saya tak suka kat saya. Okay. Baik, tuan-tuan, the first thing yang Dina bagi dia faham adalah bila mak mentua tak suka kat kita, tu isu dia. Jangan jadikan isu dia tu isu kita. Okay, kita hormat dia macam biasa. Walaupun dia duk tunjuk kata dia tak suka dekat kita, itu tak menghalang kita untuk tetap hormat dekat dia. Okay, lepas tu panjang lagi lah cerita-cerita dia yang lain. Okay, cerita dia, muka kita ni paling dekat dengan otak. Sebab tu tak boleh nak kontrol ni. Kalau kita marah, kalau kita tak suka, nampak sangat kat sini. Sebab dia dekat dengan otak. Okay. Baik, jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, yang kita nak buat supaya yang kat sini tak berubah, kita nak kena kawal apa yang di sini. Okay. Baik, ingat bahawa apa saja perasaan kita dekat orang lain, bukan salah dia, bukan masalah dia. Masalah itu adalah masalah saya. Saya kena settlekan dengan diri saya. Okay. Baik, kita kadang-kadang kita kena bertanggungjawab dengan perasaan kita sendiri. Pasal apa kita tak suka dekat dia? Bertanggungjawab. Pasal apa kita pilih untuk tak suka dekat dia? Kat mana hilang sangka baik kita dekat dia? Apa yang stop kita untuk sangka baik kepada dia? Okay. Baik, situasi yang sama Puan Liza cakap. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, nanti Dina bagi tips sikit macam mana nak break the pattern bila nak tangani anak yang jenis sekali suruh tak jalan, kena sampai mengamuk barulah. Kan? Okey, baik tuan-tuan. Dalam keadaan yang macam tu, ramai yang parents dah, anak-anak dah besar-besar semua kan. Biasanya tuan-tuan buat apa yang tuan-tuan buat? Sila kongsikan. Sekejap Nana kita jawab soalan Nana. Okey. Kongsi apa yang tuan-tuan puan buat dengan anak yang memang dia tak berapa nak boleh dengan arahan ni. Dina ada seorang yang nombor 4. Okay, sebelum Dina kongsi, silakan tuan-tuan. Sini kita nak bagi suggestion kepada kawan kita yang
dia nak tangani anak dia yang banyak kali cakap, dah pun kena mengamuk dulu baru dia nak dengar cakap. Baik, silakan. Buka mic. Kongsi. Ada? Selalunya macam fail lah untuk apa first step yang pertama tu mesti nak termarah juga. Baru boleh fikir betul ke apa aku buat ni, macam tu. Maksudnya kan kalau dalam pada saya soalan ni kan, kebiasaannya saya gagal untuk first step tu, untuk control first step tu mesti termarah juga. So saya tak ada tips ataupun apa untuk share kalau ada isu macam ni, sebab biasanya saya fail untuk Okay. Kita dah marah dah, lepas tu baru kita menyesal. Okay. Okay, baik. Yang ini, okay, macam ni dah tuan-tuan, kita nak belajar untuk kawal ataupun uruskan emosi kita ni. Kita nak belajar ataupun didik diri kita untuk selalu praktikkan pause. Okay, ataupun pause ni maksudnya tamak ninah. Tamak ninah dalam solat, tak ada apa bacaan pun. Kena berhenti sat. Itu pause. Bukan dalam solat saja kena tamak ninah. Okay. Dalam sepanjang hidup kita kena tamak ninah. Kalau tak, kita akan jadi tak sedar. Kita sedar bukan sebab mata kita terbuka. Ramai orang mata dia terbuka tapi dia tak sedar. Faham tak? Okay. Maksudnya dia macam dia dah jadi autopilot. Dia go with the flow. Aku marah so aku debik je lah budak ni. Dia hilang kewarasan sebenarnya. Okay. Baik, jadi sebab itu tuan-tuan, praktiskan pause selalu. Yang ni dia akan ambil masa sikit kita nak didik. Okay. Baik. Jadi setiap kali kita rasa nak marah tu, pause. Okay. Yang ni memang the struggle is real lah hari ni. Okay. Baik. Macam mana kita duk praktis tamak ninah sebagai rukun dekat dalam solat, macam tu kita kena praktiskan tamak ninah sebagai rukun dalam hidup kita. Supaya kita boleh jadi seorang ibu yang lebih baik, seorang ayah yang lebih baik, seorang pasangan yang lebih baik, seorang bos ataupun kaki tangan yang lebih baik. Okay. Macam mana nak buat? Bagi kita sentiasa sedar, kan? Kita tak jadi out of our mind. Kita perlu selalu fikir. Okay. Sebab setiap apa yang kita fikir tu, kita yang pilih, kita yang buat pilihan. Every second, every moment, kita pilih apa yang kita nak fikir, kita pilih apa benda kita nak cakap, kita pilih apa benda kita nak rasa, apa benda kita nak buat. So, pilih rupanya. Zira buka mic tadi, Zira nak tanya ke Zira? Ataupun nak share? Tak. Okey. Okey, Zira. Okey nah. Jadi, sebab itu kena okey, pause tadi, tamak ninah tadi. Okey, saya pun ada seorang yang macam ni, nombor 2, memang marah tapi memang kena bagi diri kita sedap, cool down dulu, lepas cool bawa ajak sembang balik, tapi memang akan terlepas marah dulu. Dan dia tahu kita marah, dan masa sembang tu dia akan minta maaf. Okey, baik tuan-tuan, Dina habis pagi tadi, Dina ada satu klien coaching, anak dia ada isu dengan anak dia yang sulung, anak dia yang sulung dah tingkatan 5 tahun ni, dan anak dia yang sulung ni selalu rebel. Okey, jadi macam tak rebel kat depan dia, tapi bila dia cakap apa-apa, dia dah pi dah, mak tu dah pi dah, dia akan tumbuk dinding, dia akan tendang barang, dia akan serakkan bilik, dia buat macam tu lelaki. Okay, which is not good. Okay, untuk dia punya well-being lah. Okay, baik, jadi tuan-tuan, the thing is, waktu kami sembang tadi, last kali dia bagi tahu dekat Dina, dia kata sebenarnya daripada saya memang suka, saya marah dia kecil-kecil. Tuan-tuan, bila kita
dia tak dia bukan selalu marah, dia macam mana dia sebut tadi, dia tak selalu marah, but then dia macam tak selalu tunjukkan perasaan, dan dia tak demonstrate macam mana the way of managing emotion yang baik, menyebabkan anak tu rakam, oh macam ni, faham kawan? Lama-lama dia jadi macam mana kita tunjuk dekat dia lah, dia jadi macam tu. Okay, baik, jadi sebab itu tuan-tuan puan, cara dia nak uruskan anak yang 4 ni, Ryan, kan? Baik tuan-tuan puan, anak ni tak, dia punya karakter yang berbeza-beza. Okay, ada anak yang short, dia memang ada masalah focus span dia pendek, kan, attention dia pun singkat, kan. Baik, jadi tuan-tuan puan, Dina perasan anak yang tak boleh nak dengar kata sangat ni, kan, sebab dia punya focus span dan attention dia tak macam anak yang lain. Jadi sebab tu, cara Dina uruskan Ryan, Dina takkan cakap selagi dia tak pusing dengan Dina. Tak pusing tengok Dina. Dina akan panggil dia, Ryan. Ryan, panggil ni. Ryan, sampai dia pusing. Ya. Tengok Umi. Bila dia tengok, pergi mandi. Sekarang ataupun 2 minit lagi. Bagi pilihan. Ni the art of doing it lah. Bagi illusion of option. Pergi mandi sekarang ataupun 2 minit lagi. Dia tak ada, nampak macam ada pilihan tapi dia tak ada pilihan. Dia kena pergi mandi. Okay, ataupun illusion of option lain. Ryan nak Umi tutup TV ke? Ryan tutup sendiri. Nampak macam ada pilihan, tak ada pilihan. Dia kena tutup TV. Okay, illusion of option. Ini adalah seni dia. Okay, nampak macam ada pilihan, tak ada pilihan. Okay, jadi sebelum kita cakap dengan anak, make sure dia punya attention adalah kepada kita dulu sebelum kita sampaikan arahan. Kita cakap tu, Ryan, pergi mandi. Dia duduk tengok TV. Mata, telinga tu masuk sini, keluar sini, tak dengar pun sebenarnya. Tak masuk dalam otak dia. Okay, jadi make sure dia tengok kita dulu. Okay, kena bagi tahu kenapa dia kena buat benda tu. Yang dah besar sikit ni biasanya kita bagi tahu, kesan jika dia tak buat, dia pun boleh fikir benda tu. Ya, terima kasih. Baik, sekarang ibu bapa sedang diuji untuk menguji tahap kesabaran disebabkan musim PDPR. Ya, bila semua stres sebenarnya, dan dalam keadaan macam ni kita kena sangat jaga kita punya tahap, kita punya emosi lah, sebab kita takut kita terlajak marah benda yang tak patut kita marah, kan. Okay, kalau kita pause, energi emosi tu akan keluar. Ya, bila kita pause, kita bukan kita tak kata energi ataupun emosi tu akan keluar. Dia marah. Ini dia yang kita cerita tadi, dia dah sampai. Okay. Masih. Okay, so Ustaz Fauzi tanya, kalau kita pause, energi emosi tu akan keluar ke? Tak. Okay, so bila kita pause, kita jadi waras untuk kita fikir tentang apakah perkara yang seterusnya yang kita boleh buat. Okay, kita tak buat perkara di luar kawalan kita. Itu tujuan kita pause. But then kalau kita emosi, maksudnya contoh tuan-tuan, bila kita pause, Dina punya cara, bila Dina pause, Dina fikir balik, pasal apa aku marah ni? Okay, baik, jadi Dina akan jadi cool down sikit. Bila Dina boleh bersangka baik dengan orang, kan, boleh jadi kadang-kadang dengan suami pun, kan, dia balik-balik, siapa ni masam ni, kan, kita duk rasa macam, boy masam pula dah lama tak jumpa, lepas tu balik-balik masam, contoh, kan, kita sendiri yang nak perhatian sebenarnya. Oh, okey, aku yang nak perhatian rupanya. Okay, pada masa tu bila kita boleh bersangka baik, bila kita pause, kita boleh fikir dan boleh bersangka baik, dan emosi kita tu, bila emosi kita tu dah cool, so tak ada lagi energi. Tapi kalau duk rasa lagi marah, contohlah, kan, handphone kena buang dalam kolah. Okay, thank you. Okay, baik. Contoh lain, bila emosi tu dah tak boleh, kan, dia duk rasalah marah tu, kan. So apa yang kita buat, kita nak channelkan energi tu. Dina, cara Dina, kita salurkan energi tu kepada channelkan kepada perkara yang baik lah. Okay, contohnya Dina akan kemas rumah. Siapa yang main rumah, tengok rumah kemas tu, Dina baru lepas marah, sekian. Okay. Kan, tak pun pergi masak. Tiba-tiba hari ni jadi roti. Apa? Kan, roti ni bukan
Bread maker tak ada kat rumah ni. Tapi Dina Ahmad buat roti. Dia baru lepas marah lah tu. Okay. So, kita channelkan kita punya emosi tu kepada perkara yang positif. Sebab energi tu terhasil kan? Pasal apa kita nampak barang? Bukan dapat apa pun. Betul tak? Okay. Tapi buat something yang ada manfaat. Okay. Baik, guru kami ajak, ni apa? Nana cuci bilik air. Lepas ni siapa pergi rumah Nana, tengok bilik air dia. Bilik air dia cuci calat, merelak tu, tahu tu. Nana lepas marah lah tu. Okay. Baik, guru kami ajak, guru saya dan juga Ustaz Fauzi ajak, dia kata, Muhammad Izzah Hassan, Simpul Muhammad Izzah Hassan, dia sebut, dia kata bila kita marah, beri. Bukannya ambil. Orang perempuan lah, kalau dia marah, dia buat apa? Dia pergi shopping. Lepas tu dia swipe kat kredit. Dia beli hak mahal-mahal sebab apa? Nak lepas geram. Lepas tu masalah satu lagi, tiap-tiap bulan nak kena bayar benda kat kredit tu. Dah bertambah masalah kan. Baik tuan-tuan, bila kita ada rasa marah, kan, kita nak kawal kita punya marah tu, kita nak urus yang marah tu, beri. Iaitu contohnya sedekah. Kan? Ni dah ala-ala nak kita duk marah kat bos ni. Yang bagi soalan pasal bos tadi kan. Kita duk marah dekat bos, apa ni, order Grab, ambil lebih sikit, belanja semua satu pejabat yang kena pergi office hari tu. Contoh. Okay, bila kita sedekah, dia akan jauh, Nabi sebut dalam satu hadis, bila kita bersedekah maka Allah akan jauhkan bala daripada kita kan. Okay. Tu antara benda lah yang kita boleh buat. Siapa tengah marah, dia masuk share up. Wow, ni lupa ni. Okay, Roger mai kita pergi Serbu penat mengajak anak belajar. Okay. Baik, jadi tuan-tuan kita nak uruskan apa yang kita boleh uruskan. Okay. So ada soalan-soalan lain ataupun pengalaman ataupun yang tuan-tuan nak share, silakan. Saya nak share masa kerja dekat organisasi satu masa dululah. Sekarang saya dah kerja dengan suami. Saya ada anxiety. Okay. And then saya ada hypothyroid. So bila keadaan tak okey, kita punya BP akan terus naik and then kita akan jadi demam terus pada waktu tu juga. So apa yang saya buat, kita ada kawan baik kan dekat kita punya office. So saya bagi tahu apa yang saya ada. Saya sakit ini ke apa ke. So saya akan cakap dengan dia apa yang saya tak boleh kontrol. So kalau saya tak boleh kontrol, reaksi saya akan jadi macam mana. So bila dalam meeting ke ataupun bila kita dengan keadaan di mana kita tak selesa, so kawan ni akan tarik saya keluar. Sebab bila kita dalam keadaan macam tu, kita tak boleh kontrol. Actually kita tak sedar pun. Kita tahu kita dah genggam jari, kita dah berpeluh. Kita dah ni tiba-tiba merah kan, muka kita jadi merah, kita dah tak okey. So kawan ni dia akan tarik saya keluar. Lepas tu dia suruh saya duduk, dia bagi saya minum dan yang terbaiknya dia bawa saya pergi klinik. Padahal bukan nak ubat pun. Sebenarnya pergi klinik tu untuk saya cakap dengan doktor, saya nak cakap apa saya cakap je semua. So doktor pun dia faham lah kan, doktor dia faham. Sebab kita kalau kita dalam masalah, bila kita cakap dengan orang, kita takut orang tu salah tafsir, salah apa dan jadi buang mulut. Jadi apa yang dia buat, dia bawa saya, dah tak kenal dah saya kat luar. Tapi saya jadi lega lah. Saya akan jadi lega sebab dah luahkan, saya dah keluarkan semua. Selesai, saya balik, saya dah ambil MC, saya rehat. So esok pagi kita akan start dengan mood baru, hidup baru. Kita minta maaf kalau kita keluar daripada kelompok tu, kita cakap sebab apa, kita tak boleh kontrol apa-apa, jadi orang faham. Jadi sejak daripada tu, bila saya marah sangat, biasanya saya akan pergi klinik. Tapi saya cakap dengan doktor, saya tak sakit, saya cuma nak meluah je apa yang saya rasa. Macam tu lah coach, saya punya pengalaman. Okay.
Okey, baik. Terima kasih Olin. Baik, tuan-puan, apa yang kita nak belajar pada apa yang Kak Olin baru saja kongsi kat kita, maksudnya bila kita tengah marah, it's good for us to have someone yang boleh kalau kita tak biasa lagi dengan Tomak Ninah kan, boleh bantu kita untuk tarik kita keluar daripada keadaan tu. Okey, baik. Jadi kita kalau dekat rumah kita ada pasangan, okay, kita faham orang yang tengah marah dia tengah lemah tau, bukannya dia kuat. Dia tengah lemah. Orang yang sedang sedih, orang yang tengah frust, dia tengah lemah. Jadi kalau dekat rumah, maksudnya kita bergilir-gilir lah dengan pasangan kita menjadi si kuat dan si lemah. Okay, baik. At the moment Dina tengah marah, Zul tengah kuat lah, maksudnya Dina tengah lemah. Kan, jadi yang kuat kena buat sesuatu untuk handle situasi. Tu bagus. Okay, baik. Jadi esok dia pula lemah, kita jangan lemah. Apa awak ni marah-marah? Kesian kat anak. Kita punya dilemah sama. Okay, baik. Jadi tuan-puan, perkara terbaik yang kita boleh buat pada masa tu adalah kita handle keadaan tu. Abang letih kan? Saya tahu abang letih, abang pergi rehat dulu, tak apa anak-anak saya handle. Oi, syoknya. Kan, esok kita pula, dia pula buat macam tu. Dekat tempat kerja, elok macam Kak Olin ni sebab dia ada seorang sahabat yang boleh tolong handle untuk dia. Tarik dia keluar daripada keadaan tu. Okay. So, itu adalah satu perkongsian yang sangat baik daripada Kak Olin. Terima kasih Kak Olin. Okay. Baik. Okay, terima kasih Puan Baiti. Okay. Baik, tuan-tuan sekalian, dah pukul lebih daripada pukul 10 dah, dah dekat 10 suku dah ni Okey. Okey, baik. Okey. Macam mana nak kekalkan pemikiran positif dan nak hapuskan negatif thought yang selalu ada dalam fikiran? Adakah pemikiran positif ni perlukan latihan atau memang gifted untuk orang yang tertentu? Baik, siapa ada jawapan? Ni adalah soalan terakhir yang kita nak ambil pada malam ni, insya-Allah. Okey. Baik, tuan-puan. Okay, kita dah cerita pasal urus emosi. Nak uruskan emosi dengan baik ni maksudnya kita kena uruskan apa yang dekat dalam minda. Itu yang kita dah bincangkan tadi. Okay, soalan yang seterusnya, macam mana pula kita nak uruskan benda yang kat dalam minda kita? Itu soalan dia. Macam mana? Silakan, siapa yang boleh kongsikan apa yang tuan-tuan puan dah pernah buat dan berkesan untuk tuan-tuan puan. Silakan. Pasal orang lain lah kadang-kadang kan kita orang tanya soalan-soalan yang sensitif dekat kita kan, yang tak kahwin ni orang tanya bila nak kahwin kan, lepas tu orang tanya bila nak dapat anak, ya Allah kan, tahan tanya Tuhan boleh tak kena jawab macam tu, tak kena pula kan. Okay. Baik, ada perkongsian daripada siapa-siapa pada malam ni untuk soalan ni. Macam mana kita nak latih diri kita supaya sentiasa berfikiran positif. Okay. Jadi kadang-kadang yang negatif tu duk main kat dalam minda kita kan, macam mana kita nak buat? Soalan bila nak kahwin masih ada dalam status saya sekarang. Nilofa ni siapa sebenarnya ni? Kenapa tak panggil teori sekali masuk? Sabar je lah. Adalah ni. Suami Dina tu. Okay, kalau kongsikan ni, macam mana kita nak tolong kawan kita ni? Macam mana nak kekalkan pemikiran positif? Okay. Tolong saya, tolong Nilofa. Siapa ni? Masya Allah. Okay. Pemain Nilofa ni. Okay, baik. Siapa yang boleh kongsikan macam mana tuan-tuan puan buat untuk latih pemikiran positif? Okay, ada siapa-siapa untuk buka mic dan boleh cakap? Silakan. Ada? 3? Sebelum saya kongsikan, silakan tuan-tuan puan. Okay, siapa? Ani nak kongsi ke? Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa tadi soalan ni?
Sekejap. Macam mana kita nak salurkan rasa apa positif lah, macam kita nak jadi positif. Ya. Kalau macam saya, to be honest, saya orangnya bila marah, saya tak pandai luahkan kat orang. Sebab saya sangat, balik to sunnah Nabi lah. Kalau marah, kita diam. Macam tu. Lepas tu kalau marah, saya tak suka meluah kat orang. Macam susah, saya tak tahu nak cari kata-kata yang sesuai untuk manusia. Macam, so saya saya suka duduk kat sejadah dan saya akan mengadu dengan Allah macam saya mengadu dengan manusia. Bahasa yang ni lah, macam kita bercerita, itu buat saya lagi tenang. And then lepas tu saya try, saya akan pergi jogging or something yang saya suka tengok pokok, like something yang nature lah. Itu buat lagi mudah. Lepas tu saya suka dengan, saya more to diri sendirilah compare to dengan orang. Sebab even saya ni sebenarnya saya banyak cakap. Tapi untuk bercerita hal peribadi tu saya tak berapa selesa. Waktu saya tengah down macam saya tak suka bercerita. Saya more pada ni lah dengan direct pada sama Allah. Macam tu ya. Ya. Sebab saya memang orang dia, saya suka benda yang positif. Jadi itu cara saya untuk kuatkan diri saya. Sebab saya tak suka orang nampak saya macam bermasalah ke apa. Ialah kita manusia. So itu cara yang saya buat lah. Tapi memang sangat berkesan. Saya baik to sunnah Nabi, apa yang mungkin orang kata alah macam klise je macam, tapi I don't know lah orang lain, tapi that's work for me. Tapi memang sebab saya cuma boleh macam meluah tu. Kalau macam tengah sedih, saya masuk ke masa kita bercerita tapi bukan dengan manusia. Tapi the way kita cerita tu macam, tapi sebenarnya bercerita dengan Allah, ya Allah, gini. Berceritalah macam you express semua. So after that, nanti I akan buka Quran. Saya memang suka, itulah, I tak tahulah, memang itulah yang paling, I rasa dia macam hilang serta-merta. Sebab kalau I macam cerita dengan manusia, dia macam masih lagi, macam feeling dia macam tak hilang lah. I tak tahulah, I feel like macam nak bercerita. Sedangkan I nak isu tu settle cepat. Sebab I suka macam, so apa yang buat, bila I luar gitu, and then I suka buka Quran, so any mana-mana page, then suddenly Allah akan jawab all the macam yang I kata kenapa gini kenapa, nanti tiba-tiba keluar suddenly, so like serta-merta like macam terus dia hilang. Macam I tak ada masalah. Itu my ni lah, I tak, itu I think sebab I memang tak suka bercerita dengan orang. Waktu I tengah sedih lah, tapi kalau I tengah happy, I boleh cerita balik. Macam tu lah, tapi dia punya reaction tu different. Sebab apa, bila bercerita dalam keadaan kita tenang, benda tu tak jadi masalah. Dia macam benda yang kita santai. Tapi waktu bermasalah, I tak boleh meluah dengan manusia. Macam tu lah. Kawan, whatever, siapa yang rapat. Macam tu lah. Itu I lah. Bukan, I tahu, mungkin different orang kan. Betul. Terima kasih Bu Ani. Bu Ani dia cerita pasal ini adalah satu cara macam mana Bu Ani dia uruskan bila dia emosi, iaitu dengan bercerita kepada Allah. Untuk gunakan teknik ini, tuan-puan, kita perlu yakin bahawa Allah tu Maha mendengar. Yakin ni bukan cerita pasal yakin, bukan dekat bibir. Ni cerita pasal keyakinan di hati bahawa Allah mendengar. Dengan cara yakin saja bahawa Allah mendengar saja, dia akan melegakan bila kita cerita kepada Allah, luahkan kepada Allah. Ada orang kan dah doa menangis-nangis kepada Allah pun tapi tak lega juga. Kan? Baik, jadi yang ni nak kena cerita kat orang. Dan saya setuju,
bila kita nak bercerita ke orang, kita kena pilih orang. Jangan pilih sembarang orang. Selagi kita takut benda kita nak buat pergi selesai masalah, dia jadi makin besar. Kan, saya banyak jumpa keadaan macam ni. Saya pergi habaq ni, dia pergi habaq pula ke orang lain. Habis. Kan dah jadi masalah. Dia kadang-kadang dia pandai-pandai pula jumpa third party, nak tolong kita selesai, tapi benda jadi makin besar. Ada juga. Kan? Jadi kadang-kadang ada orang dia jadi fobia nak cerita kat orang, benda-benda macam ni. Ada juga. Okay, baik. Jadi pilih orang dengan siapa kita nak bercerita. Ya, baik. Kalau dengan orang luar, saya selalu rasa dia kurang kasih sayang. So kalau orang tu emosi, kan? Kalau orang lain, bila orang tu marah, maksudnya dia tengah kurang kasih sayang. Okay, so tak apalah saya rasa kesian dekat dia. Ini adalah salah satu feedback kepada kawan kita yang ada kat dalam forum ni sama kita malam ni. Okay, jadi dia kata, ya betul macam mana dia kata tadi, bila dia marah, maksudnya dia nak perhatian, dia kurang kasih sayang. Okay. Kalau dengan anak-anak atau suami, saya lebih suka tenangkan diri dulu, buat perkara yang saya suka, contoh pergi tukar pasu pokok ke, berkebun ke, kan? And then bila dah tenang, baru kita bercakap. Memang buat elakkan bercakap dalam keadaan kita marah. Okay. Letak standard pada diri kita supaya kita tak cepat terpengaruh dengan pandangan-pandangan orang, selalu pujuk diri bahawa kita dah usaha, dah jadi yang terbaik. Okay, baik. Jadi betul. Tuan-tuan, at some point kita kena faham bahawa aku dah buat dah, whatever I can do, aku dah buat. Kan? Jadi Allah tak izin lagi, so kita bukan Tuhan pun. Kan? Allah yang tak bagi. Ya, baik. Dan sebab itu, tuan-tuan, bagi Dina, kalau kita rasa bila kita rasa menyampah dengan sesuatu, sebenarnya kita yang ada isu dengan benda tu. Okey? Sekali ya. Bila kita rasa menyampah dengan sesuatu, maksudnya kita yang ada isu pasal benda tu. Okay. Contoh, Dina tak suka orang tanya Dina pasal Dina bercerai. So, Dina yang ada isu pasal bercerai. Bukan sebab orang tanya. Faham tuan-tuan? Okay. Jadi sebab itu, kita nak settlekan isu tu dengan diri kita sendiri. Okay. Baik. Terima bahawa perkara yang berlaku itu adalah semuanya dengan takdir Allah, dengan kebijaksanaan Allah. Ada sesuatu yang Allah nak bagi dekat kita, kita kena syukur apa yang Allah bagi, yang Allah tak bagi sebab dia tak mau bagi. Okay. Ada orang yang dia bagi, orang yang Allah bagi kepada kesenangan, duit ringgit apa semua, tapi anak tak dapat. Kita anak ramai. Sampai tak dan lah nak bagi pampers kat anak-anak kan. Punya ramai anak. Tapi Allah tak bagi kita kesenangan dengan wang ringgit. Okay. Sebab Allah design hidup kita semua masing-masing ini berbeza-beza. Okay. Baik, jadi tuan-tuan, Dina mana tulis benda ni dekat Facebook dulu. Dan kalau kata kita rasa tak senang, kan, bila orang tanya kat kita bila nak kahwin. Kan, bila nak kahwin kan. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, bila kita rasa tak senang, maksudnya kita yang ada isu. Baik, jadi settlekan benda tu dengan diri kita. Bagi Dina, begini ya, tuan-tuan bersangka baik bahawa yang bertanya itu dia mengambil berat kepada diri kita. Dia sayang dekat kita sebab tu dia tanya. Kan, kita kena rasa seronok bila orang tanya sebab dia ambil berat pasal kita. Macam Dina dulu, waktu Dina single kembali, kan, waktu jadi Lady J dulu, Lady J gitu. Kan, jadi waktu tu, sebelum kahwin yang second ni, waktu tu kalau orang tanya bila nak kahwin lagi dah. Bila nak kahwin? Kahwin lah. Kan? Macam-macam macam boleh ke tu jaga anak-anak tu. Tuan-tuan, take it as it is. Bila orang tanya, Dina jawab. Itulah doa lah. Dina akan minta makcik orang baik-baik. Makcik doa lah kat Dina dapat suami yang baik lah. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, macam tu kita nak tangani soalan-soalan orang. Okay. Baik, bila ada orang tanya ni bila nak beli anak ni? Kahwin berapa tahun dah? 8 tahun. Oh tu, pergi berubat tak? Dah dia tanya pergi berubat ke tak? Kalau sungguh kita pergi berubat, jawab je. Pergi makcik. Oh tu buat cara lagu mana dah? Jawab je lah. Kan? Dia tanya soalan, kita ambil soalan tu sebagai soalan. Jawab. Bila kita ambil soalan, kita ambil dia bersama dengan emosi, kan? Dan kita judge soalan tu. Tu nak kata aku mandul lah tu. Dekat situ masalah dia. Kita judge soalan orang. Faham tak tuan-tuan? Jadi sebab itu, kita nak kena uruskan benda tu dengan diri kita sendiri. Masalah tu ada pada diri kita, bukan ada pada soalan orang lain.
Mana? Baik, jadi contoh orang tanya, bila nak dapat anak, kahwin nama mana dah? Oh, makcik. Itulah makcik duduk dengar kata, mak duk abang kata, pergi Mekah tiap-tiap tahun. Makcik boleh tak pergi Mekah sekali lagi, tolong doa kat saya. Kan, Allah bagi kat saya zuriat yang sihat, zuriat yang soleh kat saya dengan suami. Minta doa dekat dia. Okey, minta suruh dia doa makcik, semayang makcik doa dah kat saya nah. Dah cukup. Okey, tak payah ambil benda semua letak kat dalam hati yang buatkan kita ni macam duk bawa beban sepanjang hidup. Padahal banyak lagi benda lain yang kita nak kena fikirkan. Okey, tuan-puan bagi Dina as simple as this ya. Bagi Dina ada anak tak ada anak itu bukan syarat nak masuk syurga Allah. Ada anak tak ada anak itu bukan syarat Allah nak redha hidup kita ke tak. Okey, kahwin ataupun tidak itu bukan syarat untuk kita masuk ke syurga Allah. Okay. Itu bukan syarat untuk kita Allah redha ataupun tak. Kan? Abah Dina, dia pesan kat Dina, dia daripada kecil dia akan kata macam ni. Katanya kalau Dina susah hati apa-apa, dia akan kata, ni cuba kira ada tak dalam rukun iman? Betul. Tak ada kan? Rukun Islam ada? Tak ada? Tak apa, jalan dia kata. Tu Abah Dina punya jawapan. Kan? Benda tak ada dalam rukun iman, tak ada dalam rukun Islam, jalan. Senang orang lelaki punya cara bagi jawapan. Okay. Okay. Baik, jadi ya Puan Mariam kongsi dengan kita, jangan kita hidup atas standard kriteria piawaian yang orang lain tetapkan. Kahwin nak kena ada anak, kan? Kena jadi super mami, kan? Kita dengan Allah, kita tahu apa yang kita nak, apa yang kita dah buat, kan? Sejauh mana kita dah usaha, Allah tahu segala-galanya. So kita hidup dalam piawaian Allah, kita nak redha Allah, maka Allah sebut radiyatan mardiyah dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Kita dulu kena redha dengan hidup yang Allah bagi dekat kita. Barulah kita akan jadi mardiyah, Allah akan redha kepada kita. Kalau kita tak boleh nak redha dengan hidup kita, yang Allah bagi kat kita, habis macam mana Allah nak redha kat kita? Kita pun tak redha kepada apa yang Allah bagi. Okay, baik tuan-tuan. Untuk last lah pada malam ni kan, Dina nak kongsi satu kisah pasal Saidina Abu Bakar yang pernah diceritakan oleh bekas mantan mufti Negeri Kedah dulu, Syekh Badaruddin. Dia cerita, dia kata ada satu pengajian, dia cerita, dia kata satu ketika dulu pernah Rasul SAW panggil Abu Bakar dan bagi tahu dekat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Allah kirim salam dekat hang. Oh, seronok kita. Allah kirim salam. Kalau sultan kirim salam tak tangga dah. Allah kirim salam. Maksudnya Allah nak berkomunikasi dengan Abu Bakar. Dia kirim salam. Kan? Dan Allah ada satu soalan nak tanya kepada hang. Kan? Ni bahasa Kedah dah, ditranslate ke bahasa Kedah. Baik. Jadi Abu Bakar ni seronok. Dia jawab salam dan kemudian dia seronok. Apa dia soalan tu? Dia nak tahu. Allah nak communicate dengan dia ni. Kan? Baik. Soalannya adalah, kan? Rasulullah kata, Allah bertanya kepadamu, adakah engkau redha dengan hidup yang Allah berikan kepadamu? Allahu Akbar. Adakah engkau redha dengan hidup yang Allah berikan kepadamu? Okay. Sebab Saidina Abu Bakar ni orang yang menjariahkan segala harta dia semua disedekah kepada Islam, sampai ke tahap dikatakan bahawa dia ni punya susah sampai tak ada apa dah dekat diri dia ni. Sampai dia punya baju tu, kan, kita ni butang ni macam-macam kan, dia ni sampai butang dia patahkan duri pokok dan dia jadikan butang. Punya susah Saidina Abu Bakar. Allah tanya kepada hang, adakah hang redha dengan hidup yang Allah bagi kepada hang? Baik tuan-tuan, seandainya pada hari ni Allah tanya kat kita, adakah Allah redha dengan hidup engkau redha? Allah tanya kat kita, adakah engkau redha dengan hidup yang aku berikan kepadamu? Apa jawapan kita? Ya. Baik, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah dah terlebih masa 1 jam setengah. Minta maaf banyak ambil masa semua. Baik tuan-tuan, semoga ada manfaat untuk slot kita pada malam ni, sesi kita pada malam ni. Terima kasih atas segala pengkongsian yang tuan-tuan berikan, dan Dina banyak belajar daripada jawapan-jawapan yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan sekalian pada malam ni, alhamdulillah. Baik, jadi insyaAllah kita akan sama-sama lagi dengan tajuk topik yang berbeza. Sebelum keluar lagi, masing-masing tolong tulis dekat chat apakah topik cadangan dan nombor untuk yang seterusnya yang kita nak bincangkan di laman ni.
Okey. Baik, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas kasih sayang semua sekali. Terima kasih atas ilmu pengalaman yang dikongsikan. Alhamdulillah. Okey. Baik, setakat itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Dan saya alu-alukan untuk tuan-tuan dan puan-puan canang-canangkan tentang apa ni kita punya forum ni kepada yang lain supaya kita boleh ramaikan lagi ahli-ahli kita dalam ni. Okey. Baik, terima kasih semua. Boleh makin-makin kuat-kuat beransur orang kata. Baik, jadi sebelum tu jangan lupa sebelum keluar sekali lagi tolong tulis apakah topik cadangan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk kita perbincangkan seterusnya. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.